Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tentang tajuk bahagi tahun 2 dan kita akan mulakan dengan beberapa konsep asas yang perlu murid-murid faham. Okey. Yang pertama, dalam tajuk bahagi, yang pertama sekali kita mesti mengenal simbol-simbol yang berkaitan. Okey. Lihat pada contoh yang pertama ni. Ini adalah 8 bahagi. Ini adalah simbol bahagi yang semua murid kena ingat. Maknanya setiap operasi, tambah, tolak, darab dan bahagi, murid-murid mesti mengenal simbol 8 bahagi 2 dan ini adalah simbol sama dengan 4. Okey, dalam setiap nombor ni, dia akan mewakili beberapa nilai yang berbeza. Okey, dalam bahagi, nombor 8 ni ialah jumlah semua. Maknanya nombor di permulaan ialah jumlah semua. Nombor yang berada di tengah-tengah dalam contoh yang ini ialah 2. 2 ini ialah bilangan objek dalam setiap kumpulan. Dan di akhir sekali 4 ialah bilangan kumpulan. Okey, kita tengok contoh A ni. Macam mana kita nak mengenal pasti setiap komponen-komponen nilai ni. 12 bahagi 4 sama dengan 3. 12 ini mewakili jumlah objek. Sama seperti yang di atas ni. 4 yang berada di tengah ialah bilangan objek dalam setiap kumpulan dan 3 di akhir ialah bilangan kumpulan. Dalam tajuk bahagi ni, murid-murid akan berjumpa dengan beberapa istilah ataupun perbelahan kata yang merujuk kepada bahagi. Yang pertama, isikan. Dia mesti ada diisi atau diisikan atau isikan. Dan mesti dituruti oleh 2-2 ataupun 4-4 ataupun 5-5 ataupun 10-10 ataupun seterusnya. Dan juga selain daripada 2-2, 4-4, 5-5 dan 10-10, dia juga akan dituruti dengan diisikan sama banyak. Okey, keyword dia ialah sama banyak. Maknanya kalau jumpa soalan yang menyatakan diisi sama banyak, ianya boleh dikatakan sebagai soalan bahagi. Yang kedua, dikumpul. Dikumpul sama juga mengikut kumpulan 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 ataupun diikuti dengan perkataan sama banyak. Dan yang ketiga, kongsi ataupun dikongsi sama banyak. Bermakna kebanyakannya kalau kita jumpa perkataan-perkataan yang seperti ini, ianya adalah boleh dikatakan sebagai soalan berbentuk bahagi. Seterusnya, kita akan lihat kepada konsep-konsep yang berlainan. Okey, seperti yang kita dah belajar dalam tajuk darab, darab boleh dikatakan sebagai tambah berturut-turut angka yang sama. Tetapi dalam bahagi ini, kita boleh songsangkan atau terbalikkan menjadi tolak berturut-turut angka yang sama sehingga menjadi sifar. Okey, seperti contoh yang diberi di sini, 20 bagi 4 sama dengan berapa? Kita tak tahu jawapan di sini, bermakna kita boleh lihat konsep tolak berturut-turut ini kita aplikasikan seperti yang murid-murid boleh nampak di sini. Bermakna 20 tolak 4, maknanya setiap proses mesti ditolak dengan angka yang sama. Sampailah pada akhir sekali dia menjadi sifar atau titik. 20 tolak 4, 16. 16 tolak 4, 12. 12 tolak 4, 8. 8 tolak 4, 4. 4 tolak 4, sifar. Dan setiap kali proses ini, ini kali yang pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga, kali keempat, kali yang kelima, dan jawapannya ialah 5. Seterusnya, kita melihat pada konsep garis nombor. Dalam darab juga, cikgu dah terangkan berkenaan dengan garis nombor. Garis nombor ni kita isikan dengan pergerakan sifir-sifir. Katakanlah, dalam garis nombor ni, cikgu bahagikan kepada dua warna. Ya, warna merah dan juga warna hitam. Perhatikan, kanak panah merah ni, dia akan bergerak semakin ke hadapan. Dan ianya, kalau jumpa pergerakan seperti ini, kita boleh simpulkan sebagai darab, iaitu pergerakan ke hadapan. Dan lagi satu pergerakan anak panah warna hitam, daripada depan, kita akan bergerak mengundur sampai ke belakang. Dan ini boleh dibagi katakan sebagai bahagi, iaitu pergerakan ke belakang. Dan juga, konsep yang paling utama yang murid-murid kena faham, bahagi ini adalah songsangan. Songsangan ni maksud dia terbalik kepada darab. Okey, contoh. Kita tengok beberapa contoh di bawah ni, macam mana kita nak menyatakan bahagi ni adalah songsang kepada darab. Okey, tengok ayat matematik darab yang pertama. 5 darab 2 sama dengan 10.
Okey. Murid-murid dah belajar. Kalau dalam darab, setiap komponen ni apa? 5 ni ialah kumpulan, 2 ni ialah bilangan ahli dan 10 ialah bilangan objek ataupun semua. Tapi dalam bahagi ni kita terbalikkan kedudukan. Okey, bermakna semua ni kita bergerakkan, letakkan di hadapan. Dalam darab semua letak di belakang. Tetapi dalam bahagi semua kita gerakkan di hadapan. Ahli ni masih lagi kekal di tengah dan kumpulan bergerak ke belakang. Inilah yang dinamakan sebagai sonsangan. Yang sonsang ini ialah bilangan kumpulan dan bilangan semua kita ubahkan. Maknanya yang masih kekal ialah bilangan ahli dengan bilangan objek. Contohnya 9 darab 4 sama dengan 36. 36 kita letakkan di hadapan. 4 tidak berubah dan 9 dalam darab di depan, dalam bahagi kita bergerakkan ke belakang. Okey. Mari kita cuba untuk menjawab beberapa soalan berdasarkan kemahiran yang kita belajar sebentar tadi. Okey. Yang pertama ialah menulis ayat matematik bahagi berdasarkan kepada gambar yang diberi. Okey. Kita lihat ada gambar dan ada kumpulan, tetapi bagaimana kita nak menterjemahkan dia ke dalam ayat matematik bahagi? Okey, kita ingat balik. Kalau di hadapan ni ialah jumlah semua. Di tengah ni ialah bilangan ahli. Dan di akhir sekali ialah bilangan kumpulan. Tolong ingat, jangan keliru antara konsep ayat matematik darab dan bahagi. Dia terbalikkan macam kita belajar tadi. Konsep darab ialah sonsangan kepada bahagi, bahagi ialah sonsangan kepada darab. Bermakna setiap komponen pun kita songsangkan semula. Okey. Kita tengok kotak yang pertama ialah bilangan semua. Berapakah bilangan betul ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, 16. Kemudian kotak yang di tengah-tengah ialah bilangan ahli. Bilangan ahli dalam satu kumpulan. Kita pilih satu kumpulan. Ahli dia ialah 1, 2, 3, 4. Tolong pastikan semua kumpulan ni ahli dia ialah sama bilangan. Kalau ini 4, ini 3, ini 8, ini 7, ini bukanlah konsep bahagi. Okey, ini 4 dan berapakah bilangan kumpulan? 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Bagaimana kita nak menterjemahkan gambar ni kepada ayat matematik bahagi? Okey. Kita labelkan dulu. Kotak pertama ialah semua. Kotak yang kedua ialah bilangan ahli. Kotak yang ketiga ialah kumpulan. Okey, semua ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih satu kumpulan. Ahli ada berapa? Isi dia berapa? 2. Dan berapa kumpulan yang diwujudkan di sini? 3. Okey, soalan yang ketiga pula. Ini adalah gambar pemadam. Bagaimana kita nak menukarkan menjadi ayat matematik seperti di bawah ini? Okey, sama juga. Kita labelkan dulu S semua, A ahli, K kumpulan. Semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian kita ambil satu kumpulan. Yang ini jangan tengok. Kita tengok yang sini dulu. 1, 2, 3, 4. Dan bilangan kumpulan yang lahir di sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, boleh faham? Seterusnya, contoh yang keempat. Kita label dulu S, A, K. Berapakah bilangan semua pensel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian, dalam satu kumpulan, ahli dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan kumpulan yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalan yang kelima. Bilangan apple yang perlu diisi dalam setiap kumpulan. Okey. Kita nak tengok sama juga S, A, K. Bilangan apple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan satu isi dia 2. Dan bakul ni kita boleh simpulkan sebagai kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Bagaimana kita nak menyelesaikan soalan-soalan ini. Okey, soalan pertama. 6 bahagi 2 sama dengan
berapa. Okey, kita ingat balik konsep-konsep yang kita dah belajar sebelum ini dan kita boleh aplikasikan sama ada dalam bentuk gambar ataupun garis nombor. Kita cuba selesaikan soalan yang pertama. 6 tolak bagi 2 sama dengan berapa? 6 ni ialah semua, 2 ini ialah ahli dan akhir sekali ialah kumpulan. Semua kita tahu, ahli kita tahu, kumpulan kita tak tahu. Bermakna kita buat 6 objek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kita buat kumpulan dua-dua. 1, 2, 3. Berapa kumpulan yang ada di sini? 3. Okey. Kita boleh lihat di tepi ni, ini adalah tolak berturut-turut sampai menjadi sifar. Okey, macam mana juga? 6 tolak 2, 4, 4 tolak 2, 2, 2 tolak 2, sifar. Ini kali yang pertama, ini 2 kali, ini 3 kali. Sama juga, kita boleh lihat buat dalam bentuk gambar ataupun kita boleh buat dalam bentuk tolak berturut-turut. Sama aja. Sebab akhirnya dia akan mendapat jawapan yang sama. Ini pun 3, ini pun 3. Okey. 12 bagi 4 sama dengan berapa? S-A-K. Okey. Kita buat 12 objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan kita buat kumpulan 4, 4. 1, 2, 3. Dan menjadi 1, 2, 3. Kalau kita buat dalam bentuk tolak berturut-turut, 12 tolak 4, 8. 8 tolak 4, 4. 4 tolak 4, sifar. 1, 2, 3. Sama saja. Okey, soalan yang ketiga. Kita nak melengkapkan jawapan pada tempat kosong di sini. Okey, ada biji apple kesemuanya. Ada kumpulan 4, 4. Okey, kita lihat gambar di sini. Berapakah bilangan apple semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24. Okey, 24. Ada berapa kumpulan 4, 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bagaimana kita nak wujudkan ayat matematik di sini? Kita ingat balik. S, A, K. Semua 24. Ahli 1, 2, 3, 4. Dan kumpulan 6. Seterusnya soalan yang keempat. Ini adalah berdasarkan garis nombor yang bergerak daripada hadapan, bergerak anak panah sampai ke belakang. Okey, macam mana kita nak isi jawapan di sini? Anak panah bermula di sini. Maknanya 10 ini adalah semua. Kita ingat balik. S, A, K. Kemudian, ahli. Kita ambil pergerakan yang pertama ni. 2 bergerak menjadi sifar. Maknanya, 2 tolak kosong sama dengan 2 tolak kosong sama dengan 2. Dan juga kumpulan. Bagaimana kita nak kira kumpulan ni? Kita tengok anak panah. 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya pergerakan anak panah ni kita boleh istilahkan menjadi kumpulan. 5. Okey.